Nama saya Ahmad Daniel Hakimi bin Yazid. Nombor kad metrik D20221102-397. Saya Muhammad Iqmal Hakim bin Azhari. Nombor metrik D20221102-403. Sinopsis kes ini berlaku di Kota Kinabalu, iaitu melibatkan beberapa remaja yang menghisap gam di atas sebuah bangunan. Penggunaan gam ni dikira sebagai kesalahan dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis mengatakan bahawa terdapat individu remaja lelaki maut akibat terjatuh daripada bumbung bangunan yang setinggi 8 tingkat. Hal ini disebabkan penggunaan dan hayal terhadap gam semasa berada di atas bumbung itu. Penggunaan ataupun penyalahgunaan gam ataupun inhaling sangat bahaya sehingga boleh menyebabkan ketidaksedaran dan tidak kewarasan kepada individu yang mengamalkannya, sehingga boleh menyebabkan kecederaan terhadap diri ataupun individu lain. Okey, sekarang saya ingin mengatakan tentang definisi dan konsep permasalahan dalam kes ini. Okey, jadi gam ini merupakan satu bahan psikoaktif yang boleh disedut melalui pernafasan yang boleh menyebabkan kesan-kesan negatif kepada orang yang menghidu gam tersebut. Okey, konsep permasalahan pula, gam yang dihidu bukan sahaja gam yang unik atau gam yang mahal, tetapi mereka hanya boleh mendapati gam tersebut di kedai-kedai alat perkakas seperti hardware, contohnya di DIY dan kedai menjual alat perkakas yang lain. Mereka hanya membeli gam tersebut di dalam tin maupun di dalam plastik. Jadi apabila mereka ingin menggunakan gam tersebut, mereka meletakkan gam tersebut ke dalam plastik dan menghidunya secara terus. Antara faktor yang menyebabkan penyalahgunaan gam dalam kalangan individu remaja ini adalah disebabkan, yang pertama adalah harga gam yang agak murah berbanding dadah-dadah yang lain. Gam ini juga mudah didapati seperti yang rakan saya kata tadi di kedai-kedai hardware seperti Mr. DIY, dan ianya tiada sekatan atau larangan daripada pihak berkuasa untuk menjual jenis-jenis gam. Selain itu, faktor lain juga adalah faktor daripada pengawasan ibu bapa. Ini kerana remaja-remaja yang diberi pelepasan yang tidak diberikan perhatian akan lebih dan berisiko untuk terlibat dengan masalah ini. Jadi sebagai ibu bapa, kita perlu memberi perhatian dan mengambil tahu tentang aktiviti di luar rumah anak-anak kita. Saya ingin menyatakan tentang kesan-kesan terhadap individu yang menghidu gam. Okey, yang pertama, seperti mana yang kita tahu, menghidu gam ini boleh membuatkan kita lebih khayal dan membuatkan otak kita berfikir dengan tidak waras. Selain itu, jangka pendek yang boleh menyebabkan kerosakan otak kepada individu yang menghidu gam. Dan pula kepada remaja yang mengambil gam, mereka akan menjadi lembab dan sukar untuk berfikir ketika berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini akan mengganggu pembelajaran anak-anak murid kita ataupun anak-anak didik kita kerana otak mereka sudah tidak waras untuk berfikir secara logik dan seperti orang biasa, dan hal ini menyebabkan mereka kurang berfikir kerana menghidu gam terlalu banyak. Selain itu, fizikal tubuh badan orang yang menghidu gam ini akan terlihat lemah dan lesu, dan boleh juga kita lihat seseorang itu berbadan kurus dan sangatlah kurang zat makan. Okey, itu masalah kepada penghidu gam. Dan ini pula masalah yang timbul kepada orang lain yang disebabkan oleh yang menghidu gam. Contohnya, apabila seseorang itu menghidu gam tetapi dalam masa yang sama dia membawa kenderaan, contohnya motor atau kereta. Hal ini boleh membabitkan kemalangan dan meragut nyawa orang lain yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Selain itu, orang yang menghidu gam ini akan menjadi emosinya tidak stabil sekiranya gam yang mereka inginkan sukar didapati di kawasan-kawasan rumah mereka. Jadi, mereka akan
menjadi khayal dan tidak dapat mengawal emosi dan boleh mengakibatkan kecederaan kepada orang lain. Seperti tadi saya mengatakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan gam oleh remaja. Kini kita akan mengatasi ataupun kita akan buat strategi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, saya boleh mengatakan pihak kerajaan boleh menyekat pembelian gam terhadap umur di atas umur 18 tahun. Hal ini kerana seperti pekerja-pekerja hardware apa semua tu semestinya berada dalam lingkungan 18 tahun ke atas. Hal ini kerana di Malaysia kita mempunyai akta kanak-kanak yang melindungi kanak-kanak daripada menjadi seorang pekerja. Jadi di sini didapati kanak-kanak ataupun remaja tidak perlukan gam itu digunakan untuk bekerja atau sebagainya. Jadi pihak kerajaan boleh menyekat pembelian gam ini terhadap terhadap individu yang melebihi umur 18 tahun. Selain itu, untuk mengatasi masalah ini, sebagai seorang ibu bapa, mereka perlu memberi perhatian ataupun mengenal pasti aktiviti anak-anak apabila di luar kawasan rumah ataupun di luar jagaan mereka. Hal ini bagi mengenal pasti aktiviti ataupun kelakuan anak-anak di luar rumah, sama ada membuat satu delikuen ataupun apa-apa sahaja perbuatan mereka di luar kawasan ibu bapa. Hal ini menyebabkan anak-anak merasa dan menerima rasa perhatian dan juga kasih sayang yang cukup, sehingga menyebabkan risiko untuk mereka kanak-kanak ini untuk melakukan delikuen sangatlah rendah. Selain itu, pihak sekolah juga mempunyai tanggungjawab dalam mengatasi masalah ini dengan mengadakan seperti kempen anti dadah di sekolah. Dengan itu, mereka boleh memberi peringatan kepada pelajar-pelajar terhadap penyalahgunaan gam boleh menyebabkan kerosakan terhadap otak dan juga kewarasan manusia biasa. Oleh itu, pelajar-pelajar juga dan kanak-kanak remaja sedar akan perbuatan penyalahgunaan gam ini sangatlah bahaya untuk mereka dan juga masyarakat sekeliling. Penyalahgunaan gam ataupun dadah sangat memberi kesan yang buruk terhadap minda, fizikal dan rohani seseorang individu itu maupun remaja peringkat umur. Ia tidak memberi kesan yang baik. Jadi jangan cuba untuk mendekati ataupun menggunakan apa-apa sahaja gam, dadah dan juga sesuatu yang seangkatan dengannya. Jaga kesihatan, jaga minda, jaga diri. Okay, selain itu, kita juga boleh menjaga kebaikan untuk orang lain. Contohnya, apabila kita tidak mengambil gam, kita tidak khayal. Dan bila kita bawa kereta, kita tak melakukan kemalangan jalan raya. Jadi, kita tak melibatkan nyawa orang lain. Jadi, jaga diri, jaga keluarga, sayang semua.